Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik yang bertajuk Art Nouveau. Pada bahagian pengenalan Art Nouveau, istilah Art Nouveau dicipta di Belgium oleh Art Modern berkala untuk menggambarkan karya kumpulan artis Les Win dan di Paris oleh S. Bing yang menamakan galerinya Art Nouveau. Gaya itu dipanggil Jugendstil di Jerman, Stil di Austria, Stil Florence atau Stil Liberty di Itali, dan Modernisme atau Modernista di Spanyol. Style of Art Nouveau. Art Nouveau merupakan sebuah aliran seni yang memiliki gaya seni hiasan yang dicirikan oleh penggunaan irisan organik yang panjang, berliku dan kerap digunakan dalam seni bina, reka bentuk dalaman, perhiasan, reka bentuk kaca, poster dan ilustrasi. Gaya moden iaitu pada tahun 1890 hingga 1910 adalah gaya terhadap seni akademik, elektrisme dan editorisme dalam seni bina dan hiasan. Ini adalah percubaan yang disengajakan untuk mencipta gaya baru, bebas dalam peniruan editorisme yang mendominasikan kebanyakan seni dan reka bentuk pada abad yang ke-19. Art Nouveau bertujuan untuk memodelkan reka bentuk, berusaha untuk melarikan diri dari gaya sejarah eklektik yang sebelum ini popular. Artis mendapat inspirasi daripada kedua-dua bentuk, iaitu organik dan geometri, menggambarkan reka bentuk elegan yang menyatukan bentuk mengalir, bentuk semula jadi yang menyerupai batang dan bunga-bungaan. Teori Art Nouveau. Teori Art Nouveau dapat dilihat dengan lukisan Art Nouveau seperti pose-pose karya Alfonso Mucha, Clint Morel, Munch, Toulouse Lautrec. Artis Art Nouveau seperti William Morris berpendapat bahawa garis tegak dan suku tegak lurus seperti terdapat dalam bentuk geometris primitif tidak pernah hadir dalam jagad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Amiruddin, bernombor matrik C19A0412. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai seorang tokoh yang telah saya pelajari dalam tajuk Art Nouveau, iaitu Antoni Gaudi. Belakang Antoni Gaudi, nama diberi adalah Antoni Felix Guillem Comet. Beliau telah dilahirkan di Catalonia pada tahun 1852 dan merupakan anak kepada seorang tukang besi iaitu Francisco Gaudi y Serra dan isterinya Antonia Crenet y Bernret. Beliau merupakan seorang arkitek Spanyol yang kaya dengan idealistik serta bercirikan oleh lekungan yang beralun dan berwarna-warni. Beliau telah mengembangkan gaya uniknya dengan menggabungkan elemen-elemen seni gotik, Art Nouveau atau lebih dikenali sebagai Modernisme di Catalonia. Bentuk kegemarannya adalah lajur condong untuk menambahkan tekanan pada shilling, gerbang paraboloid, peti besi berunjung tepi nipis dan tekstur yang paling kaya dan berwarna-warni. Selalunya, mozaik diperbuat daripada sisa jubin yang telah pecah. Beliau tidak melukis bangunan, tetapi beliau telah membuat model atau arca berbentuk 3 dimensi. Beliau telah diberi julukan arkitek Tuhan kerana imej keagamaannya dalam karya. Secara umumnya, gaya seni bina Antonio Gaudi adalah bersifat fantasmokratik, sukar untuk ditarifkan walaupun arkitek itu dipanggil genius kemodenan. Gaudi adalah wakil yang paling menonjol dalam gerakan modernisme Katalan. Hebatnya, dia tidak mendapat bantuan daripada mana-mana jurutera reka bentuk. Malahan, beliau telah bertindak berdasarkan firasat dan hanya bergantung pada rasa harmoninya. Sering membuat improvasi dan cuba menyampaikan idea kepada pembantunya menggunakan lukisan di papan. Ciptaan seni binanya yang mempunyai segala-galanya seperti bentuk pembinaan yang pelik, arca lukisan, mozaik, plastik berwarna. Ianya mengandungi orang dan haiwan serta makhluk yang hebat, pokok
serta bunga. Antara hasil-hasil kerja Antoni Gaudi adalah seperti bangunan legenda iaitu Sagrada Familia, Istana Güell, Rumah Batelor dan karya-karya unik lain-lain yang telah menghiasi Barcelona sehingga pada hari ini. Umum kita ketahui bahawa 18 daripada bangunan yang telah diciptakan oleh Antonio Gaudi telah tersenarai dalam tapak warisan UNESCO. Akhir sekali, saya memilih Antoni Gaudi sebagai tajuk pembentangan adalah kerana beliau merupakan seorang yang unik. Beliau juga telah mencipta hasil-hasil yang sangat unik dan tidak pernah terfikir oleh pencipta-pencipta bangunan lain. Beliau juga tidak pernah membuat sebarang perancangan dalam membina sesebuah bangunan. Malahan beliau hanya mencipta sebuah rancangan 3 dimensi. Beliau juga tidak menggunakan line tegak dan malahan beliau menggunakan line yang berbengkok untuk mencipta sesebuah bangunan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafika binti Rahim dan nombor matriksi 19A0436. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tokoh pergerakan Art Nouveau iaitu tokoh Laos Company Tiffany. Laos merupakan arti Amerika yang paling terkenal dan merevolusikan pengeluaran kaca yang berwarna serta menggabungkan reka bentuk inovatif dan barang hiasan yang luar biasa. Fungsi rekaan bagi menghidupkan semula industri yang hampir tidak berubah sejak zaman pertengahan. Beliau juga menggunakan medium dari perhiasan hingga tebikar yang dikaitkan terkenal dengan pergerakan Art Nouveau. Laos merupakan anak kepada Charles Lewis Tiffany yang dilahirkan pada tahun 1948. Beliau mengasaskan Tiffany dan CEO pada 1837. Beliau seorang yang bekerja keras, berimajinasi, berani serta mengikuti laluannya sendiri untuk berjaya dan terkenal. Beliau mencipta permata yang indah dengan melonjakkan kedai yang dimiliki oleh beliau berupa barangan mewah yang menjadikannya sebuah institusi global serta mencipta rekaan yang berbentuk tingkap serta lampu kaca yang berwarna terkenal seperti mozaik kaca, seramik, barangan kemas enamel dan kerja logam. Laos merupakan seorang tokoh yang belajar di Yale University. Beliau juga merupakan belajar di bawah pelukis Amerika yang terkenal iaitu George Hines dan Samuel Coleman. Beliau dilatih sebagai pelukis subjek naratif gitaris dan dipengaruhi oleh lawatan ke Maghribi yang terbukti dalam beberapa karya-karya yang dihasilkan oleh beliau. Setelah balik ke Amerika Syarikat, beliau diiktiraf dengan sekutu akademik dalam reka bentuk kebangsaan New York City. Beliau juga bertindak balas terhadap konservasi akademik dengan menganjurkan pada tahun 1877 dengan artis yang terkenal seperti John Leigh Ford dan Augustus Saint dalam Persatuan Seniman Amerika. Manakala bagi gaya Art Nouveau ini merupakan evolusi daripada idea rekaan yang bertujuan bagi memodernkan bentuk rekaan dalam bentuk geometri serta bentuk organik selain daripada gabungan unsur semula jadi bunga tumbuhan serta geometri. Necklace merupakan satu karya 1904 merupakan karya beliau yang berbentuk loket tengah yang dimiliki oleh sekumpulan besar opal yang mewakili anggur yang dikelilingi oleh daun yang diperbuat daripada enamal dan emas. Ia diapit dan dikumpulkan dalam bentuk kecil dalam kedua-dua belah pihak pada sama rata. Karya yang seterusnya adalah Pond Lily Library Land 1905. Pond ini merupakan bentuk yang diadaptasi daripada bentuk daun serta batang teratai. Batang teratai yang berjalin mengkaitkan hubungan yang kuat antara pangkal dan tuduhan apabila batang teratai menjangkau ke atas untuk bertemu dengan bunga menghadap ke bawah serta tuduhan yang menonjol dengan kuat terhadap warna biru yang berair dan kaya. Lili poni ini diinspirasikan daripada kolam
di rumah desa beliau di Long Island pada tahun 1902. Selain itu, Pond Lili adalah Pond Lili diinspirasi daripada alam semula jadi yang berunsurkan garisan berliku-liku pada penggayaan oriental bagi batang geometri. Melalui rekaan potri juga terdapat pencahayaan elektrik yang menggunakan elektrik dalam rekaan bentuk lampunya pada tahun 1898 yang membolehkan lampu itu menyala dengan warna-warna yang indah. Seterusnya, karya beliau yang ketiga merupakan The Holy City 1905, merupakan sebuah rekaan kota suci dengan 11 tingkap yang digambarkan bagi menggambarkan gereja Presbyterian Memorial Brown pada 1905 dan dianggap sebagai tingkap terbesar dengan hasil daripada 58 panel yang bercirikan cerita Alkitab. Sekian daripada saya. Bagi pendapat saya, idea yang digunakan oleh Lars Comfort di mana menggambarkan unsur warna yang kaya dengan nilai estetik, elemen-elemen flora, geometri serta organik dengan rekaan kaca yang dihasilkan beliau. Jelaslah idea yang digunakan boleh diaplikasikan dalam rekaan seni bina pada hari ini. Sekian. Terima kasih kepada bentang sebelumnya. Seterusnya saya, Syafiqah Ismail, bernometri C19A0423 akan menyambung membentangkan sedikit tokoh Art Nouveau iaitu Victor Horta yang merupakan tokoh arkitek dan pereka Belgium. Victor Horta ataupun nama penuh beliau ialah Victor Pierre Horta, bahasa French, dan Victor Baron Horta selepas tahun 1932 selepas dinaikkan pangkat menjadi Baron. Beliau merupakan salah seorang arkitek yang terkenal dengan seni bina style moden dan berunsurkan Art Nouveau yang graduate dari The Academy of Fine Art 1880. Seni bina beliau ni banyak menggunakan struktur logam, pembinaan besi dan menggunakan revolusi gaya yang diwakili oleh karya-karya dicirikan oleh pelan terbuka, penyebaran cahaya dan penyambungan cemerlang garis-garis hiasan melengkung dengan struktur bangunan. Beliau dilahirkan pada 6 Januari 1861 di Gent, Belgium, dan beliau menggunakan beberapa gaya ataupun pergerakan dalam seni bina tu. Dalam seni bina beliau iaitu bermula dengan Art Nouveau pada 1890-an dan beralih kepada Art Deco selepas Perang Dunia Pertama dan berakhir dengan seni bina moden pada awal abad ke-20. Kebanyakan ada dalam 4 seni bina beliau. Seni bina Victor Horta diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan dunia UNESCO. Seperti Hotel Solvay yang diiktiraf pada tahun 2000 lah sebagai sebahagian daripada penyenaraian rumah bandar utama arkitek Victor Horta. Antara rumah bandar utama yang lain ialah itu Hotel Texel, Hotel Van et Velde dan Maison and Atelier Horta. Semua bangunan rumah ni terletak dekat Brussels. Kita boleh tengok pada seni bina pertama beliau ialah Hotel Texel di Brussels yang dibina bermula pada tahun 1893. Rumah bandar ni dianggap sebagai bangunan Art Nouveau pertama lah dalam segi bina bangunan lah. Hotel ni gabungan tema berkembar antara alam semula jadi dan industri. Dia nak bagi seimbang antara dua tema. Bila menggunakan teknologi kaca dan besi yang
yang telah diamalkan di Royal Greenhouse of Laken untuk mewujudkan pedalaman yang dipenuhi dengan cahaya dan ruang. Dengan kombinasi warna hijau, oranye, kuning dia bina bangunan ni lah dengan berunsurkan motif akar tangkai. Kebanyakan seni bina beliau ni banyak menggunakan motif akar tangkai lah. Boleh kita katakan sebagai art of book. Selain daripada bunga dan tumbuhan dan bunga dan tumbuhan buah-buahan lain, beliau lebih fokus kepada akar tangkai berbanding bunganya. Dan ni kita boleh tengok dia punya mozaik dia. Kita boleh tengok daripada struktur dalam bangunan ni, mozaik dia berbentuk ni lah, garis keriting yang dibolehkan selepas anggur dan bunga. Dia punya corak dia tu, motif dia. Dan tangga besi, jupin di kaca pintu dan lampu langit tu semuanya berbentuk art nouveau dengan memotifkan akar tangkai lah yang melengkung ataupun whiplash. Seni bina kedua kita lihat ialah Hotel Van Et Building. Ini berusaha juga pada yang dibina dalam The Ringkat itu pada peringkat pertama pada 1855 hingga 1858 dan peringkat kedua pada 1859 hingga 1901. Bangunan ni antara bangunan paling berjaya dan inovatif dalam seni Art Nouveau kerana dalaman dia tu ada winter garden yang sangat asli dan butiran imajinatif di seluruh binaan. Dikatakan bangunan ni adalah pembinaan struktur industri yang rasional lah. Kita tengok dari dalamnya. Ni struktur dalaman dalam Hotel Van Et Building ni. Dia punya struktur dalaman ni dari segi bingkai besi dengan tingkap besar yang dihiasi dengan lengkung whiplash tu yang lepas tu dia ada ruang tangga octagon tu berbentuk octagon kat tengah tu lepas tu ada laju logam terus memudahkan bingkai industri yang luar biasa lah. Kita tengok banyak menggunakan logam-logam yang berbentuk melengkung ataupun whiplash tu. Cawangan seterusnya ada cawangan keluar ke gerbang rata yang menyokong siling kaca tu. Kat tengah tu atas daripada ruang utama dia tu dinaungi oleh siling kaca berwarna biru hijau yang besar. Lepas tu dia punya tangga tu dibentuk dengan pintal-pintal akar tangkai dengan lantai dia dibentangkan dengan pembaidani cantik dan ada perabot dan butiran bawah di sekeliling dinding dalaman. Kesan yang kita boleh tengok kat sini bila seni bina yang Victor Horta buat, kita boleh tengok modulasi cahaya tu dia menghiasi ruang tu dengan indah lah, dengan warna macam anggur-anggur sikit. Lepas tu warna macam nampak macam dekat garden lah, dekat taman. Dia macam di samping tu juga bangunan ni macam ada mengidentikan tuan rumah tu lah. Tuan rumah dia iaitu Menteri dikatakan Menteri Leopold II lah. Seterusnya ialah
Hotel Solvay yang dibina dari tahun 1898 hingga 1900. Bangunan ini adalah rumah bandar Art Nouveau yang besar yang pernah direka oleh Victor Horta lah. Beliau ditugaskan oleh Armand Solvay. Rumah ni lah, rumah ni ditugaskan untuk seni bina tu diberikan kepada Victor Horta ni bina rumah ni. Jadi Armand Solvay ni adalah orang kaya kepada ahli kimia industri dermawan Belgium yang kaya. Jadi beliau memberikan sejumlah wang yang banyak kepada Horta ni untuk bina rumah bandar yang nanti ni lah. Jadi hasilnya dalamannya Horta dia meraca setiap butiran dari segi perabot pemaidani, kelengkapan cahaya, pinggan mangkuk dan loceng pintu. Dan beliau menggunakan banyak barang mahal lah, bahan-bahan mahal macam marmar, onyx, gangsa. Dengan kombinasi itu menjadi hutan tropika yang jarang berlaku dalam yang serangga. Klasiknya Victor Horta ni banyak menstrukturkan tangga dekat ruang utama. Dia tidak meletakkan tangga tu dekat bahagian tepi yang dia tak letak di luar pandangan. Dia lebih nampak bila buka pintu masuk bangunan tu, dia akan nampak terus tangga. Tu dia punya macam klasik dia Victor Horta ni. Kita tengok dalam ni lah, kat tangga tu hiasan dia ada hiasan tangga dekat Hotel Solvay tu. Horta telah bekerjasama dengan pelukis pointillis Belgium iaitu Theo van Rysselbergh dengan lukisan titik-titik banyak-banyak yang menjadi satu gambaran besar. Bagi pendapat saya, karya seni Victor Horta ni pada seni bina lah, dilihat sebagai satu tarikan seni bina yang unik lah dalam pembinaan bangunan, sebab beliau antara pengasas Art Nouveau. Kita boleh lihat dari segi akar tangkai yang beliau gunakan pada tangga. Pada seni bina beliau tu banyak beliau menggunakan akar tangkai. Lepas tu karya seni bina beliau ni banyak juga berunsurkan identiti punya bangunan lah, macam Hotel Solvay tadi. Kata-kata beliau ini adalah masa ketika saya meringkaskan teori saya dengan mendakwa bahawa sebuah rumah mesti mencerminkan kehidupan penghuninya dan menjadi hotelnya. Kira teori beliau ni banyak menggunakan nak cakap seni bina tu beridentikan, menyimbolkan tuan rumah tu, seorang tu lah. Selain itu beliau juga bagi saya bagus dan saya setuju sebab beliau membantu dalam kemajuan industri besi dan kaca dalam sebagai struktur dan infill lah. Kita boleh tengok dari binaan-binaan sebelumnya tadi yang saya terangkan, dia menggunakan besi dalam bentuk untuk intal, dibengkokkan dalam bentuk menjadi macam whiplash tu, yang itulah dia sertakan untuk menjadi hiasan dalaman dan luaran hingga menjadikan bangunan cantik. Saya teori Art Nouveau yang digunakan adalah patut digunakan lagi, diaplikasikan lagi dalam seni bina akan datang. Tapi mungkin dieksplorasi ke arah yang sedikit mungkin keadaan yang tenang, kita boleh jadi tenang. Itulah pendapat saya. Sekian pembutangan daripada saya. Penutup Art Nouveau. Art Nouveau sangat bantu dalam penyebaran karya seni berkembang sehingga menyebabkan kemasukan media massa menjadi peranan dalam perkembangan Art Nouveau. Media massa menjadi media paparan yang menyebabkan pelbagai karya seni dalam pelbagai bentuk seperti itu
ilustrasi, poster dan lukisan. Hal ini menyebabkan karya seni Art Nouveau kian berkembang dan popular. Pelbagai tempat dapat dilihat karya seni Art Nouveau disebabkan oleh pengaruh teori. Hal ini juga mempengaruhi gaya hidup dalam kehidupan manusia. Seperti saya sekarang, iaitu memakai baju yang bertemakan ornamen. Gaya seni itu daripada tumbuhan dan bunga-bungaan. Sekian, terima kasih kepada kumpulan kami. Assalamualaikum.